Terima kasih Tuan Speaker. Saya turut ingin menyertai perbahasan ucapkan terima kasih kepada titah ucapan Yang di-Pertuan Agong. Tuan Speaker, hari ini ialah World Wildlife Day, Hari Antarabangsa bagi Hidupan Liar dengan tema Recovering Key Species for Ecosystem Restoring, iaitu dalam bahasa Melayu, pemulihan ekosistem untuk menyelamatkan spesies utama. Hari ini juga dibentangkan atas meja ahli-ahli parlimen bacaan pertama Akta Perhutanan, pindaan Akta Perhutanan. Oleh itu adalah penting untuk melindungi flora dan fauna bukan sahaja di hutan tetapi juga di lautan. Sebagai ahli parlimen mewakili Bukit Bendera yang mendapat status UNESCO Biosphere Reserve, saya terpanggil untuk menyeru parlimen terpanggil untuk menyuruh di parlimen supaya pembangunan lestari diadakan dan pada yang sama pemeliharaan kelestarian alam sekitar perlu diberi perhatian serius. Bukit Bendera sebagai kawasan yang ketiga di Malaysia disenaraikan sebagai UNESCO Biosphere Reserve. Yang antara yang dua yang lain ialah Tasik Chini di negeri Pahang dan juga Croco Range di Sabah. Dan di Bukit Bendera, Biosphere Reserve bukan sahaja atas Bukit Bendera tetapi juga termasuk marine, iaitu lautan, di antara lain juga CMAX USM, Center for Marine and Coastal Studies USM. Saya mencadangkan, Tuan Speaker, satu dasar lautan, National Oceans Policy, yang komprehensif diadakan. Malaysia telah ada dasar perhutanan tetapi tiada satu dasar lautan. Malaysia sebagai satu maritime nation dengan kekayaan sumber lautan, tetapi kita tiada satu dasar lautan. Kita perlu ada satu dasar untuk menyediakan satu dasar lautan untuk memelihara kepentingan biodiversity, security makanan dari segi sumber perikanan, alam sekitar serta kedaulatan sempadan air negara sejajar dengan matlamat SDG ataupun matlamat pembangunan mampan SDG 14 Sustainable Development Goal berkaitan dengan sumber lautan dan juga daripada hasil daripada persidangan COP26 di Glasgow. Kita boleh merujuk Marine Policy United Kingdom yang antara lainnya meliputi Marine Protected Areas, Defence and National Security, Energy Production, Ports and Shipping, Telecommunication Cabling, Fisheries, Aquaculture, Tourism Management, Oil Spill Management. Saya meminta Kementerian Alam Sekitar dan Air menjadi satu agensi untuk memimpin, untuk mendraftkan satu National Oceans Policy ataupun dasar lautan negara. Tuan Speaker, baru-baru ini US Congress telah meluluskan Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Chips for America Act, satu undang-undang untuk menggalakkan industri semiconductor di Amerika. European Union juga sedang melancarkan satu European Chips Act. Ini berikutan supply chain shortage untuk semiconductor chip di seluruh dunia. Saya meminta pihak Kementerian MITI untuk mengadakan insentif dan dana untuk menggalakkan pertumbuhan industri semiconductor bukan sahaja di negeri Pulau Pinang, Selangor dan Johor serta negeri-negeri lain. Memandangkan industri semiconductor merupakan strategic asset untuk masa depan yang juga akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Memandangkan bahawa di negeri Amerika Syarikat dan Europe telah berjalan ke arah tersebut, kita perlu juga mengadakan policy respon dengan memberikan galakan tambahan kepada industri semiconductor dalam negara. Dari segi trading partner juga, Malaysia, negara China merupakan major trading partner dengan Malaysia. Dengan kemasukan Malaysia sebagai Regional Cooperation Economic Partnership RCEP, Malaysia boleh mengambil advantage dengan perniagaan free trade dengan negara-negara anggota lain RCEP. Saya ingin meminta
penjelasan daripada Menteri MITI bahawa apakah usaha free trade agreement, perjanjian free trade antara Malaysia dengan European Union, memandangkan European Union merupakan trading partner yang kelima dengan terbesar di Malaysia. Apakah progres atau kemajuan FTA antara EU dan Malaysia yang telah umumkan, yang telah dimulakan perbincangan pada tahun 2010. Begitu juga dengan CPTPP. Apakah progres ataupun pencapaian terkini yang sedang diusahakan oleh MITI? Di samping itu, Tuan Speaker, saya mendapat satu jawapan. Saya telah menanyakan soalan berkenaan dengan NACMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara NACMA. Saya menanyakan apakah statistik kelulusan penolakan dan untuk bantuan khas kematian COVID-19 di bawah NACMA. Kerana sebelum ini diumumkan bahawa sekiranya ada kematian atas alasan sebab COVID-19, kerajaan akan memberikan bantuan iusan sebanyak RM5,000. Dan saya telah mendapat banyak maklum balas dan juga aduan daripada keluarga-keluarga yang simati yang telah meninggal dunia akibat COVID-19. Dan jawapan yang saya terima, Tuan Speaker, jawapan yang saya terima ialah bahawa setakat 18 Februari 2022, NACMA menerima sebanyak 38,431 permohonan bantuan khas pengurusan kematian COVID-19. Hanya 17,867 permohonan diluluskan dan disalurkan RM5,000. Ini bermakna hanya 41% sahaja pemohon-pemohon memohon, tetapi hanya 41% sahaja disalurkan bantuan RM5,000 itu. Apa terjadi dengan 59% yang tidak diluluskan? Dan saya berasa duka cita kerana sebagai satu kerajaan yang melawan-lawankan keluarga Malaysia dan slogan begitu, terdapat begitu ramai, banyak permohonan. Melebihi 20,000 permohonan yang belum diluluskan, yang masih diproses. Apa terjadi? Apa terjadi? Saya bukan sahaja saya menanyakan soalan itu kerana saya mendapat maklum balas dari orang ramai bahawa mereka telah memohon. Saya ada satu email yang saya telah terima hari ini. Seorang simati, keluarganya simati Encik Tan Ken Yeoh telah memohon, keluarganya telah memohon pada Oktober tahun lalu. Tapi hari ini sudah Mac, sudah sampai ke bulan Mac, sudah 5 bulan permohonan itu. Beliau menulis surat, telah memohon melalui sistem email, telefon, tetapi tiada jawapan daripada email, yang tiada jawapan yang diterima oleh pemohon tersebut. Dan apabila memanggil telefon tiada tak ada jawapan. 5 bulan. Apabila kerajaan melawan-lawankan, kerajaan prihatin nak ingin memberikan RM5,000. Tetapi kes, bukan satu-satu kes saja, saya kata 20,000 kes yang tidak menerima bantuan tersebut. Saya meminta pegawai-pegawai, pemimpin-pemimpin, menteri-menteri, menteri tugas-tugas khas, janganlah duduk di aircon room sahaja. Perlu mengerahkan pegawai-pegawai di bawah NACMA untuk memanggil, untuk berjumpa, untuk hantar RM5,000 ini kepada mangsa-mangsa keluarga mereka. Sudah beberapa bulan, ada sampai 5 bulan yang masih belum terima wang tersebut. Oleh itu, apa yang diumumkan hanya indah khabar dari rupa. Saya bukan membuat tomahan kosong. Saya ada satu jawapan rasmi sendiri oleh Menteri Tugas-Tugas Khas bahawa 41% sahaja diluluskan. Yang lain-lain masih diproses dan ada yang berbulan-bulan belum mendapat wang tersebut.
Oleh itu, tidak hairanlah apabila Perdana Menteri mengumumkan akan memberikan RM10,000 kepada mangsa bangjil. Tunggulah. Saya akan tanya soalan lagi beberapa bulan kemudian sesi depan. Saya ingin tanya pula kerana begitu banyak kes dan berapa peratus permohonan tersebut, sila apabila pemimpin-pemimpin kementerian menteri-menteri membuat pengumuman, sila tunaikan janji anda. Apabila kata RM5,000 kepada mangsa COVID dalam masa 30 hari, sila buat demikian. Jangan tunggu pemohon-pemohon kena telefon, kena email, tak jawab. Email tak jawab, telefon tak ada angkat. Itu masalah dia. Saya perlu datang ke parlimen untuk menanyakan satu soalan, perlu menegur menteri. Saya harap bahawa perkara ini diselesaikan dengan cepat. 20,000 permohonan COVID-19, kematian khairat boleh diselesaikan dalam masa 30 hari seperti dalam SOP, dan bukanlah 4 bulan sampai tiada jawapan dalam email. Tuan Speaker, berikutan peperangan yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine, international Brent oil price mencecah ke US dollar 104 US dollar setong semalam, dan juga gas asli juga naik, kerana kita tahu bahawa Rusia sebagai second largest oil producer, negara kedua terbesar mengeluarkan petroleum, dan juga merupakan pembekal natural gas yang besar. Dan saya ingin menanyakan, apakah polisi respon, penjelasan daripada kerajaan, apakah polisi respon terhadap perkara ini kerana kenaikan petroleum tinggi? Ini kerana Malaysia kita mempunyai banyak subsidi, sama ada petroleum subsidi, LPG subsidi, subsidi ayam, subsidi telur, minyak masak kita subsidi, CPO price mencecah RM8,000 setan. Apa terjadi dengan cooking oil subsidi? So apakah polisi respons kita berikutan dengan peperangan Rusia-Ukraine dengan kenaikan Brent crude oil price, dan juga apakah dasar, sebelum ini telah diumumkan dasar tenaga yang baru, dan apakah kemajuan dasar tenaga yang baru berikutan RON 97 pagi ini telah naik kepada RM3.45 seliter, naik 16 sen. Walaupun RON 1995 ditetapkan pada harga yang RM2.05. Dan bajet 2020 kita berdasarkan US dollar 67 per barrel US, mengikut international Brent crude oil price. Saya meminta penjelasan Menteri Kewangan sama ada perlu ada satu penyelarasan terhadap bajet kita, sama ada apakah implikasi terhadap subsidi petroleum, subsidi diesel, subsidi LPG kita yang kita hadapi. Dan saya minta tambahan sikit, ada satu isu saja. Saya meminta, saya mendapat satu permintaan daripada pelajar, daripada mahasiswa-mahasiswa, mereka telah menyertai temuduga pada bulan November 2021 berkenaan dengan pengambilan khas pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG41 secara Contract of Service tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan. Sampai hari ini sudah 4 bulan, tiada jawapan terhadap keputusan temuduga. Apa terjadi dengan keputusan temuduga kerana tambah ramai pemohon terhadap perkhidmatan ini, dan saya minta supaya diberikan satu jawapan dan di-update status kepada pemohon-pemohon yang berjaya dan pemohon-pemohon yang kurang berjaya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker. Terima kasih. Terima kasih Bukit Bendera, dipersilakan Hulu Selangor. Yang berhormat. Terima kasih.